Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pelajaran kita pada kali ini adalah berkaitan dengan pengiraan chi-square test for independence. Maksudnya ujian chi kuasa 2 ketaksandaran. Ujian ini dinamakan juga sebagai ujian kuasa 2 kebersandaran ataupun relatedness. Sebelum kita melihat lebih lanjut bagaimana kita nak mengira ujian ini, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu kegunaannya. Pertama sekali, ujian ini digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara dua pemboleh ubah kategorikal. Apakah yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah kategorikal itu? Pemboleh ubah kategorikal bermaksud pemboleh ubah yang digunakan untuk kita mengkategorikan sesuatu. Misalnya jantina, sekolah, kaum dan sebagainya. Cuba lihat contoh yang saya berikan ini. Adakah terdapat hubungan antara jantina, okey, ini pemboleh ubah kategorikal yang pertama, dengan tingkah laku merokok? Ini merupakan pemboleh ubah kategorikal yang kedua. So ada dua, dalam konteks soalan ini ada dua pemboleh ubah kategorikal, jantina dan tingkah laku merokok. Baik, seterusnya ujian ini digunakan juga untuk mengenal pasti perbezaan antara dua pemboleh ubah kategorikal. Misalnya, tidak terdapat perbezaan antara remaja yang bekerja sebagai penjaga bayi dan tidak pernah bekerja sebagai penjaga bayi. Yang ini merupakan pemboleh ubah kategorikal yang pertama, iaitu remaja yang diambil bekerja sebagai penjaga bayi dan tidak pernah bekerja sebagai penjaga bayi dengan mengambil kursus first aid. Ini merupakan pemboleh ubah kategorikal yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini, bahawa kegunaan ujian chi-square for independence ini, dia ada dua kegunaan. Sama ada kita nak kenal pasti hubungan ataupun kita nak kenal pasti perbezaan. Cuma bagaimana kita nak tahu sama ada mengenal pasti hubungan ataupun mengenal pasti perbezaan, dia bergantung bagaimana kita menulis hipotesis kajian kita itu, ya. Baik, seterusnya ini merupakan formula, yang saya paparkan ini merupakan formula untuk kita kira ujian
tidak ada hubungan, tidak ada sebarang hubungan, sama saja dengan tahap ataupun aras kesignifikinan alfa sama dengan 0.05. Baik, untuk kita mengira nilai chi-square, langkah pertamanya kita kena bina jadual untuk kira expected frequency. Ini merupakan jadual 3 kali 2. Okey, apa maksud 3 kali 2 itu? 3 baris yang terdiri daripada PML, TESOL dan BNK, itu 3 baris didarabkan dengan 2. 2 itu ialah lelaki, lajur lelaki dan perempuan. So 3 baris didarabkan dengan 2. Ini sebab tu dipanggil, ini merupakan jadual 3 kali 2. Okay, berdasarkan jadual ini kita dapati ada program pengajian di sini, ada jantina, lelaki, perempuan. So dia ada jumlah berdasarkan baris, dan dia ada jumlah berdasarkan lajur di sini, ataupun kolom. Jadi kalau kita lihat di sini untuk PML, program PML 25 dicampurkan dengan 25, kita akan dapat 55. 35 untuk TESOL, 35 campur dengan 30, kita akan dapat 65. BNK kita akan dapat 50 campur dengan 20, kita akan dapat 70. Yang ini merupakan jumlah lelaki dan perempuan. Bila ditambahkan keseluruhan jumlah baris 55, 65 campur 70, kita akan dapat 190. Ini merupakan jumlah lelaki dan perempuan yang mengikuti program pengajian. Dan bila kita jumlahkan mengikut lajur, lelaki 25 campur 35 campur 50, kita akan dapat 110. Ini merupakan lelaki yang mengikuti ketiga-tiga program pengajian ini. Begitu juga bila kita campurkan di bahagian kolom di sini, 30 campur 30 campur 20, kita akan dapat 80. Maka ini merupakan jumlah yang mengikuti program pengajian ketiga-tiga ini, ketiga program ini. Jadi bagaimana pula kita dapat nilai expected frequency ini? Jadi ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak mengira, bagaimana kita nak mengira nilai E yang saya paparkan dalam jadual ini. Baik, nilai E ini dikira dengan cara RT didarabkan dengan CT, perkan dengan N. RT itu apa? RT itu ialah raw total. Raw total iaitu contohnya raw total untuk PML ialah 25 ditambahkan dengan 30 dapat 55. Begitu juga CT adalah kolom total. Misalnya kolom total untuk lelaki ialah 25 tambah 35 tambah 50, kita akan dapat 110 dibahagikan dengan N. N itu adalah jumlah keseluruhan sampel, 190. Jadi untuk kita mencari nilai E bagi PML lelaki ialah 55 didarabkan dengan 110 dibahagikan dengan 190. 55 didarabkan dengan 110 dibahagikan dengan 190, maka kita akan dapat nilai 31.8. 31.8. Begitu juga kalau kita nak kira nilai expected value, ataupun expected frequency untuk PML perempuan, maka kita ambil nilai raw total yang sama tadi 55, tetapi kita bukan darabkan dengan 110, kita darabkan dengan 80, sebab dia berada di sini, dia berada di kolom perempuan. 55 didarabkan dengan 80 bahagikan dengan 190, maka kita akan dapat 23.2. Begitu juga kalau kita nak cari nilai TESOL, misalnya nilai expected frequency untuk TESOL lelaki.
Jadi kita lihat row total ialah 65. 65 ini kita darabkan dengan kolom total 110 dan dibahagikan dengan 190, kita akan dapat hasil 37.6. Seterusnya, kalau kita nak mencari expected frequency ataupun expected value untuk TESOL perempuan, maka kita lihat apakah nilai RT dia. RT dia masih juga 65, tetapi didarabkan dengan kolom totalnya berbeza. Bukan 110, tapi kolom totalnya dah 80. Dia berada di apa ni, lajur 80. Jadi 65 didarabkan dengan 80 dibahagikan dengan 190, maka kita akan dapat 27.4. Begitu juga bagaimana cara nak mengira program BNK ini. Kita menggunakan cara yang sama dan kita akan dapat 40.5, 29.5. Jadi saya rasa anda telah jelas bagaimana kita nak mengira expected value ini. Jadi kita kembali semula kepada jadual sebelum ini. Jadi inilah nilai-nilai yang kita dah kira untuk expected value. Jadi kalau kita lihat misalnya program pengajian PML ini, jumlah untuk RT dia ialah 55. Bagi 25 tambah dengan 30, kita akan dapat 55. Sebenarnya bila kita tambahkan nilai expected ini 31.8 ditambahkan dengan 23.2 pun kita akan dapat nilai yang sama, 55. Begitu juga dengan program TESOL. Jika kita tambahkan expected value ini 37.6 campurkan dengan 27.4, kita akan dapat 65. Dan BNK juga pun sama, 40.5 kita campurkan dengan 29.5, kita akan dapat 70. Begitu juga kalau kita menambah nilai expected value dalam bentuk lajur begini, 31.8, 37.6, 40.5. Bila kita tambahkan, kita akan dapat 109.9, dan bila ditambah nilai ketiga-tiga nilai ini dapat 80.1. Bila dua nilai ini iaitu 109 ditambah dengan 9 ditambah dengan 80.1, maka kita akan dapat nilai yang sama, 190. 190. Jadi saya rasa anda telah faham bagaimana kita nak mengira expected frekuensi ini ataupun expected value ini berdasarkan jadual 3 darab 2 ini. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana kita nak mengira X kira ini, ataupun chi-square kira ini. Jadi kita kena bina jadual seperti mana yang saya paparkan ini, iaitu ada nilai observed frequency, ada nilai E iaitu expected frequency, kosong ditolakkan dengan E, O ni ditolakkan dengan E, O tolak E kuasa 2, O tolak E kuasa 2 perkan dengan E. Jadi ini adalah asas kepada jadual untuk kita kira chi-square, nilai chi-square di sini. Okey, untuk nilai observed frequency ni kita hanya ambil semula daripada jadual yang sebelumnya dalam bentuk baris 25. Kalau kita lihat di sini 25, 30, 35, 30, 50, 20. Okey, kita lihat jadual sebelum ini, kita ambil begini 25, 30, 35, 30, 50, 20. Jadi ini adalah nilai yang kita pindahkan daripada jadual yang pertama. 25, 30, 35, 30, 50, 20. Kita ambil daripada jadual yang pertama itu dalam bentuk baris itu, kita tulis pula dalam bentuk lajur. Begitu juga nilai E. Nilai E ni kita ambil daripada jadual tadi dalam bentuk baris juga, iaitu 31.8, 23.2, 37.6, 27.4, 40.5 dan akhir sekali 29.5.
Jadi kita pindahkan ke jadual yang kedua ni, 31.8, 23.2, 37.6, 27.4, 40.5 dan akhir sekali 29.5. Jadi kita tolakkan, seterusnya kita tolakkan nilai kosong ditolakkan dengan I, 25 ditolakkan dengan 31.8, kita akan dapat negatif 6.8. Begitulah seterusnya cara pengiraan untuk lajur kosong tolak I ini. Dan yang kedua, yang seterusnya kosong tolak I kuasa 2. Nilai ini digandakan 2, iaitu negatif 6.8 didarabkan dengan negatif 6.8, kita akan dapat nilai 46.24. Begitu juga dengan nilai 6.8 didarabkan dengan 6.8, kita akan dapat 46.4. Begitulah kiralah sehingga akhir, iaitu negatif 9.5 didarabkan dengan negatif 9.5, kita akan dapat 90.25. Dan untuk lajur yang terakhir ini, iaitu kosong tolak I kuasa 2 perkan I. Maksudnya kita ambil nilai yang terakhir ini 46.24 dibahagikan dengan 31.8. Jadi 46.24 dibahagikan dengan 31.8, kita akan dapat hasilnya 1.454. Begitu juga dengan nilai 40 yang kedua ni, nilai yang kedua ni iaitu 46.24 dibahagikan dengan 23.2, maka kita akan dapat hasil 1.993. Dan begitulah sehingga akhir. Kita kira nilai yang terakhir untuk nilai observed frekuensi 20 ini iaitu 90.25 dibahagikan dengan 29.5, kita akan dapat hasil 3.059. Jadi nilai-nilai ini kita masukkanlah dalam nilai chi-square, formula nilai chi-square, iaitu sum kosong tolak I kuasa 2 per dengan I yang ini, nilai yang ini. Jadi kita tambahkan semua nilai ini, oleh kerana dia kata sum ini bermaksud jumlah, maka kita jumlahkan keseluruhan nilai yang di bahagian lajur terakhir ini, iaitu 1.454 ditambahkan dengan 1.993 tambah dengan 180 tambah dengan 247 tambah dengan 2.228 tambah dengan 3.059, maka kita akan dapat hasil 9.161. Ini merupakan nilai chi-square kira, nilai chi-square kira ini dia. Seterusnya kita perlu pula mencari nilai chi-square kritikal. Nilai ini perlu kita cari untuk kita bandingkan dengan nilai chi-square kira. Jadi bagaimana kita nak mencari nilai chi-square kritikal ni? Iaitu yang pertama, kita kena cari dahulu darjah kebebasan untuk soalan ini. Baik, darjah kebebasan untuk soalan tadi iaitu 3. Kita kena ingat tadi jadual yang pertama yang saya tunjukkan tadi iaitu 3 kali 2, iaitu R. R ini adalah row, baris. Barisnya ada 3, dan kolomnya ada 2. Jadi 3 tolak 1, 2 tolak 1. Jadi 2 darab 1 sama dengan 2. Jadi darjah kebebasan untuk soalan tadi adalah 2. Maka kita lihat 2 ini pada jadual nilai kritikal ujian chi kuasa 2 pada darjah kebebasan 2 dan pada aras kesignifikan P sama dengan 0.005. Jadi ini adalah jadualnya. Jadi kita lihat
darjah kebebasan 2 pada nilai 0.05, maka bila kita lihat setentang, kita dapati nilainya ialah 5.991. Jadi nilai DK2 pada aras kesignificanan P sama dengan 0.05, nilai chi-square kritikalnya ialah 5.99. Ini adalah nilai kritikalnya. Baik, sekarang tiba masa untuk kita nak membandingkan nilai chi-square kira dengan chi-square kritikal. Jadi ini adalah panduan untuk kita mentafsirkan nilai statistik yang kita telah dapat tadi. Jika chi-square kira lebih besar daripada chi-square kritikal, maka kita tolak HO dan terima HA. Maksudnya ada perbezaan, ataupun ada hubungan. Ada perbezaan ataupun ada hubungan untuk konteks yang pertama ini. Untuk konteks yang kedua ni, jika chi-square kira lebih kecil ataupun sama dengan chi-square kritikal, maka kita terima HO dan tolak HA. Ini bermaksud tiada perbezaan ataupun tiada hubungan. Jadi ini kita perlu ingat semasa kita nak mentafsir nilai chi-square kira dengan nilai chi-square kritikal. Seterusnya, cuba perhatikan jadual yang telah dibina ini. Kalau kita lihat tadi nilai dalam jadual ini, kalau kita lihat dalam jadual ini nilai chi-square kira ini ialah 9.161 seperti mana yang kita dah kira tadi, dan nilai chi-square kritikal ni kita dah lihat daripada jadual tadi 5.99. Ini bermaksud nilai chi-square kira ni lebih besar daripada nilai chi-square kritikal. Jadi apakah maksudnya ini? Apakah yang kita boleh tafsirkan? Jadi kita boleh tafsirkan bahawa wujud perkaitan ataupun wujud hubungan antara dua pemboleh ubah kritikal, antara dua pemboleh ubah kategorikal, iaitu antara pemboleh ubah program pengajian dengan jantina. Baik, kemudian kita tulis laporan dia, secara ringkasnya, iaitu keputusan analisis data dalam jadual 5.17 menunjukkan nilai chi-square kira 9.161 adalah lebih besar daripada nilai chi-square kritikal 5.99. Nilai chi-square kira yang lebih besar daripada chi-square kritikal itu menunjukkan bahawa hipotesis null berjaya ditolak dan menerima hipotesis alternatif. Ini bermakna terdapat perkaitan yang signifikan antara program pengajian dengan jantina. Jenis program pengajian yang diikuti ada hubungan dengan pemboleh ubah jantina kategori lelaki ataupun perempuan. Jadi ini adalah satu contoh ringkas bagaimana kita laporkan data yang telah kita kira tadi. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Mudah-mudahan anda faham. Sekian, terima kasih.